Abu Bakar tengok Rasulullah, Rasulullah tengok Abu Bakar. Tuan-tuan boleh bayangkan Rasulullah tengok keadaan Abu Bakar, Rasulullah sedih. Rasulullah sedih, mengalir air mata baginda. Dan dalam masa yang sama Rasulullah gembira sebab Abu Bakar berdakwah sungguh-sungguh kerana Allah. Rasulullah bangga dengan Abu Bakar. Ini dialog antara Abu Bakar dengan Rasulullah ketika itu. Saya bacakan kepada tuan-tuan. Ini akhiran ni. Ya Rasulullah, bila tengok wajah Rasulullah, ya Rasulullah, hazihil ummi barun biwaladiha. Rasulullah, ya Rasulullah, ni ibu saya ni, tolong doa bagi dia dapat hidayah. Kemudian Rasulullah pun angkat tangan doa pada ibu Abu Bakar, ya Allah berilah hidayah pada ibu Abu Bakar. Alhamdulillah, lepas tu ibu Abu Bakar berkat doa Nabi dapat hidayah masuk Islam. Kita sambung sikit lagi. Bila mana dakwah tak dapat diberhentikan dengan pukul. Pukul teruk separuh mati pun dakwah tak dapat diberhentikan. Hebat sahabat, hebat Nabi terus berdakwah. Walaupun tekanan macam-macam kita dah dengar sebelum ni. Yang terbaru kena pukul, dahsyat kena pukul. Nabi kena pukul, Abu Bakar kena pukul, tapi dakwah tak berhenti. Apa yang jadi lepas tu? Cara kerah tak boleh. Menteri-menteri Quraisy ketika itu bermusyawarah, berbincang, discussion. Group discussion, bincang nak buat macam mana. Bincang, datanglah seorang pemimpin terkemuka juga, nama dia Utbah ibn Rabi'ah. Utbah ibn Rabi'ah minta izin ni. Permission, boleh tak? Hampa semua izinkan aku untuk selotok kali ni dengan Muhammad. Kita dah try cara kasar, kita try cara halus pula. Dengan kebijaksanaan yang aku ada, izinkan saya untuk bercakap dengan mereka. Izinkan saya untuk jumpa dengan Muhammad. Maka semua pun setuju, boleh. Gelaran dia Abul Walid. Boleh ya Abul Walid, kalau macam tu silakan. Maka dia pun dengan kebijaksanaan dia pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tengah berehat ketika itu di Kaabah, dia jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, boleh tak nak jumpa sekejap? Wahai Muhammad, kamu sedar tak kedudukan kamu dulu macam mana? Kamu Al-Amin. Orang ramai hormat kamu, orang ramai sayang kamu. Wahai Muhammad, setelah kamu membawa ajaran kamu ni, kamu telah menyebabkan ramai perpecahan antara ibu dan anak, suami, isteri, keluarga. Wahai Muhammad, apa yang hang nak sebenarnya? Apa yang kamu nak sebenarnya? Saya guna bahasa utara lah tuan-tuan. Apa yang hang nak sebenarnya? Kalaulah hang nakkan kekayaan, bagi tahu dekat kami akan kumpul semua harta-harta kami bagi dekat hang, wahai Muhammad. Nampak tak offer dia? Dia cakap tu. Dia mula dengan lembut, puji dulu, kemudian dia macam nak masuk, nak menyelami lah masalah apa Nabi Muhammad ada ni, bagi tahu dekat dia. Dia kata kalau lah perlukan harta, bagi tahu kami akan kumpul harta kami bagi dekat hang, wahai Muhammad. Tuan-tuan, kalau lah kita berada di tempat Nabi agak-agak, kita terima ada offer dia. Dia sambung, tak habis kat situ. Wahai Muhammad, kalau lah kamu nak perempuan, nak seorang perempuan, bagi tahu dekat kami akan cari perempuan yang paling cantik di Mekah ni untuk bagi dekat kamu. Kalau itulah yang kamu nak. Tuan, agak-agak kalau kita lah, dia terima ada offer tu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian dia sambung lagi Abul Walid ni. Wahai Muhammad, kalaulah kamu sakit, bagi tahu dekat kami akan cari tabib, doktor yang paling hebat untuk merawat sakit kamu ni. Asalkan kamu berhenti berdakwah. Dia hina sungguh Nabi nak. Dan yang terakhir, wahai Muhammad, kalaulah kamu nak jadi seorang pemimpin raja, bagi tahu dekat kami, asalkan hang berhenti dakwah je, bagi tahu dekat kami akan lantik hang jadi raja, jadi pemimpin kami, asalkan hang berhenti berdakwah. Tuan-tuan, semua offer-offer ni bukan kaleng-kaleng. Kalaulah offer ni ada dekat kita, tanyalah iman kita, mampukah kita hadapi. Tuan-tuan nak tahu tak apa respon Rasulullah? Rasulullah kata, ya Abul Walid, aqad faraqta min kalam. Wahai Abul Walid, anda selesai ke akhlak Nabi nak ditiru? Ya, dah selesai. Wahai Abul Walid, sekarang ni hang pula dengan apa aku nak cakap? Bismillahirrahmanirrahim. Surah Fussilat ayat 1 hingga ayat 5. Nabi baca surah Fussilat. Abul Walid ni orang yang pandai syair. Dia dengar Nabi baca. Dia dapat rasa dalam hati dia yang kata-kata ni bukan datang daripada mulut manusia, bukan datang daripada karangan manusia, tetapi dia dapat rasa kata-kata ni datang daripada pencipta alam ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Habis Nabi baca, Abul Walid tanya, dah selesai ke? Nabi cakap, ya. Abul Walid, muka dia berubah tuan-tuan. Daripada muka yang semangat tadi, dia jadi jernih tau. Jadi jernih.
Jadi muka macam orang dapat hidayah, jadi macam insaf, jadi tak boleh nak kata apa-apa lah dekat Nabi. Ini mukjizat Al-Quran, tuan-tuan. Dia pun cakap, wahai Muhammad, kalau macam tu tak apalah, aku minta jari dulu. Tak maaf nak kacau. Dia pun belah. Dia jumpa dengan geng-geng tadi lah yang duk tunggu dia tu. Nak tahu apa keputusan. Geng-geng tadi duk tengok daripada jauh. Ish. Nampak tak muka dia? Ubah kan? Itulah aku nak kata dah. Dia ni tadi semangat tapi balik ni muka dah berubah. Ni mesti ada apa-apa ni. Kena sihir dah ni. Dia pun duk kata kat belakang. Sampai dekat dia tanya apa yang jadi, dia cakap dekat kawan-kawan dia, dekat menteri-menteri lain, wahai kaumku, sesungguhnya aku dah jumpa dengan Muhammad dan aku dapat rasa kata-kata yang Muhammad kata tu bukan syair tapi kata-kata yang luar biasa, yang agung, yang datang bukan daripada mulut dia tapi datang daripada pencipta alam ni. Wahai kaumku, pendapat aku, hampa janganlah kacau Muhammad, biarkan dia. Tapi kalaulah hampa nak bertindak juga, hampa bebas nak buat apa saja. Nampak tak tuan-tuan? Orang yang hebat pun tak mampu nak lawan dengan mukjizat Al-Quran sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita akan sambung lagi dengan hijrah ke Habasyah lepas ni. Moga-moga apa yang kita dengar dapatlah meresap ke dalam tubuh badan kita, untuk kita cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun kita berjarak 1400 tahun yang lalu. Moga-moga kita cinta Nabi dan kita akan sambung lagi nanti insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.